Buletin 1.30 3 Oktober bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Bekas Perdana Menteri dan isteri beri keterangan skandal 1MDB. Penemuan 240 kg ganja dalam kereta, 4 lelaki direman 6 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak hadir di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman di Menara KPJ di Ibu Negara pagi tadi. Kunjungan kali keempat itu untuk memberi keterangan berhubung siasatan terhadap One Malaysia Development Berhad 1MDB. Terdahulu, Datuk Seri Najib tiba di menara berkenaan jam 9.40 pagi namun tidak melalui lobi utama. Seterusnya dapat mengelak daripada kira-kira 30 wakil media dari pelbagai agensi yang berkumpul di lobi menara itu seawal jam 8.30 pagi. Turut kelihatan beberapa anggota polis berada di lokasi selain pasukan, unit tempur ringan LSF juga dikerahkan ke lokasi. JSJK Bukit Aman sebelum ini dilaporkan akan memanggil semula bekas Perdana Menteri dan isteri Datin Sri Rosmah Mansor berhubung siasatan kes 1MDB. Pengarahnya Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh dilaporkan berkata pihaknya memerlukan maklumat daripada pasangan terbabit untuk membantu siasatan. Baik, wartawan Juliana Syahrin kini berada di Menara KPJ bagi mengikuti perkembangan kes berkenaan. Baik Juliana, kalau dihitung sudah 3 jam Datuk Seri Najib memberi keterangan. Jadi mungkin ada perkembangan terbaru yang anda boleh kongsikan, Juliana. Yanti, benar seperti yang dimaklumkan, pihak polis sekali lagi memanggil Datuk Seri Najib Tun Razak untuk disoal siasat. Sedikit kronologi untuk hari ini di mana kenderaan milik Datuk Seri Najib dilihat keluar dari kediamannya di Jalan Langgat Duta pada kira-kira pukul 8.50 pagi. Dan kemudiannya Presiden Pemantau Malaysia Baru, Datuk Lokman Nur Adam, bagaimanapun memaklumkan kepada kami, Ahli Parlimen Pekan itu tiba di Menara KPJ ini di Jalan Tun Razak ini 9.40 pagi tadi dari tempat letak kereta, menaiki lift terus ke tingkat 23 Pejabat Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram AMLA. Petugas media yang menunggu di lobi ini seawal 8 pagi kecewa kerana gagal merakam visual kehadiran Datuk Seri Najib. Turut kelihatan di lobi ini tadi beberapa orang penyokong Datuk Seri Najib. Namun keadaan di sekitar ini dikawal oleh pihak polis. Selepas 3 jam menunggu, Datuk Seri Najib akhirnya dimaklumkan selesai memberi keterangan. Bagaimanapun petugas media yang menunggu di lobi ini sekali lagi dikecewakan apabila dimaklumkan Datuk Seri Najib telah pun pulang melalui jalan yang sama, jalan dalam, terus ke tempat letak kereta. Ini bukan kali pertama, ini adalah kali keempat Datuk Seri Najib dipanggil memberi keterangan kepada unit AMLA ini berhubung siasatan kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Datuk Seri Najib sebelum ini pernah dipanggil pada 20 September, 27 dan 30 Ogos lalu berhubung siasatan kes sama. Dan semua petugas media yang seperti dapat dilihat telah pun bersurai. Saya rasa setakat ini saja laporan saya dari Menara KPJ ini. Kembali semula bersama Yanti. Terima kasih Juliana. Dan sementara itu di Putrajaya, Datin Sri Rosmah Mansor memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Difahamkan beliau disoal siasat berhubung syarikat subsidiari 1MDB CRC International sedang berhad dalam pengubahan wang haram. Nurul Amalina Zainuddin di lokasi untuk laporannya. Silakan Amy.
Ya Yanti, sudah lebih 2 jam kami petugas media menunggu di hadapan perkarangan Ibu Pejabat SPRM ini. Namun setakat ini kami masih lagi belum mendapat sebarang maklumat ataupun petunjuk bahawa Datin Sri Rosmah Mansor akan keluar pada bila-bila masa terdekat ini. Dan untuk makluman penonton dan juga Yanti, pada hari ini Datin Sri Rosmah Mansor hadir ke lokasi ini di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi memberi keterangan berhubung dengan siasatan penyelewengan dana bernilai 2.6 bilion yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dan kedatangannya pada hari ini merupakan kali ketiga di mana beliau memberi keterangan. Dan kalau dapat saya kongsikan, pada jam 10.40 pagi tadi Datin Sri Rosmah telah pun tiba di perkarangan ini, di hadapan ini, dengan menaiki sebuah proton perdana, dan kelibat itu sekali lagi menjadi perhatian media apabila beliau dilihat memakai baju berwarna hijau muda dan kelihatan sangat tenang sambil sempat untuk melemparkan senyuman ke arah petugas media sebelum diiringi oleh beberapa pegawai SPRM menuju ke pejabat di dalam premis ini. Dan terdahulu juga pada jam 10 pagi turut kelihatan peguam kepada Datin Sri Rosmah iaitu Datuk Gitan Ram Vincent yang tiba pada jam 10.05 pagi untuk menemani anak guamnya itu untuk memberi keterangan. Dan mengikut sumber juga, ini mungkin kali terakhir Rosmah akan dipanggil untuk memberi keterangan sebelum beliau dihadapkan ke mahkamah yang membabitkan beberapa pertuduhan pengubahan wang haram. Dan kalau saya dapat ingatkan kembali, Datin Sri Rosmah melalui satu episod yang panjang pada minggu lalu memberi keterangan selama hampir 13 jam di SPRM ini. Dan pada hari ini kami masih lagi belum dimaklumkan sehingga bila beliau akan memberi keterangan, sama ada sehingga lewat petang nanti ataupun sehingga malam, itu masih belum pasti. Tapi untuk apa-apa maklumat kami akan maklumkan kepada anda penonton dari semasa ke semasa. Saya rasa setakat itu yang dapat saya laporkan kepada anda, Yanti. Kembali kepada rakan Sugasi Sri Pentas. Baik, Nurul Amalina Zainuddin langsung dari Putrajaya. Kita ke laporan berikutnya. 4 lelaki direman 6 hari sehingga 8 Oktober ini bagi membantu siasatan kes penemuan 240 kg ganja dalam sebuah kereta di dalam kampung Kuala Lanjut, Kubur Panjang, Kedah. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Magistrate Al-Ustaz Jamaluddin Ilyas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, SSC Mior Faridala Trash Wahid, dalam kejadian 4.30 pagi semalam, anggota unit kereta peronda polis mengesan 2 kereta dalam keadaan mencurigakan, iaitu Proton Wajah dinaiki 4 lelaki dan sebuah Toyota Vios yang dipandu seorang lelaki di persimpangan lampu isyarat Bukit Pinang. Pemandu Toyota Vios bertindak memecut laju kenderaannya untuk melarikan diri sebaik cuba ditahan oleh anggota terbabit. 4 lelaki yang menaiki Proton Wajah ditahan manakala kereta Toyota Vios dikejar dengan bantuan anggota polis yang lain. Sebaik tiba di kawasan Jalan Kampung Kuala Lanjut, kereta yang dipandu suspek hilang kawalan sebelum terbabas. Pemandunya bagaimanapun dapat melarikan diri. Pemeriksaan di dalam kereta itu menemui 4 bungkusan berisi dadah disyaki ganja dianggarkan seberat 240 kg. Siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan dadah itu dari JT Kuala Perlis, manakala 4 suspek yang ditahan disyaki mengiringi kereta yang membawa dadah. Polis kini sedang mengesan suspek yang melarikan diri. Jabatan Pelancongan Terengganu akan menguatkuasakan garis panduan baru untuk penganjuran persembahan pentas dan muzik. Garis panduan termasuk sebarang acara persembahan pentas di Terengganu tidak dibenarkan mengandungi unsur percampuran antara lelaki dan wanita. Perkara itu dimaklumkan menerusi hantaran di Facebook Rusetia Penerangan Darul Iman UPDI. Antara lain, ia menetapkan persembahan penyanyi atau tarian wanita hanya boleh berbuat demikian di hadapan audien wanita sahaja dan di tempat tertutup. Di samping itu, tidak boleh berlaku percampuran terlampau di antara lelaki dan wanita di atas pentas ketika persembahan kecuali oleh kanak-kanak. Peraturan lain membabitkan lirik lagu, muzik dan instrumen bunyian selain waktu persembahan muzik.
Persembahan pentas tidak dibenarkan diadakan pada hari Khamis malam Jumaat sehingga selepas solat Jumaat hari berikutnya. Pilihan Raya Kecil Port Dickson, Pasar Tani Port Dickson terus menjadi pilihan calon-calon bertanding untuk memulakan siri kempen mereka hari ini. Suara dan keluhan peniaga serta pengunjung didengari bagi penambahbaikan pasar yang beroperasi sejak 20 tahun lalu. Calon Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Pasar Tani Port Dickson sekitar jam 9 pagi tadi. Seperti biasa, kunjungan Ketua Umum PKR itu paling ditunggu-tunggu oleh pengunjung dan peniaga di tapak pasar berkenaan. Beliau meluangkan masa hampir 30 minit bersalam-salaman dan bermesra dengan pengunjung dan peniaga. Menurutnya, segala suara dan keluhan pengunjung akan diambil kira. Jumpa peniaga dan pengunjung, InsyaAllah kita sambung balik. Ada dengar mungkin ada penambahbaikan ke di lokasi ini macam mana? Yang tu kena lepas. Dia tak boleh kempen, tak boleh guna jentera dan wang. Tiada kawasan letak kenderaan yang khusus menyebabkan kesukaran kepada peniaga dan pengunjung ke pasar tani berkenaan. Malah ada antara mereka yang terpaksa meletak kenderaan di tepi jalan utama sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas selain membahayakan nyawa mereka. Parking lot, longkang-longkang yang berbau. Tempat pelancongan. Tempat pelancongan. Parking susah lah parking. Kan? Tengok pun situ pun apa. Petronas pun dah sempit kawasan kan. Pantai. Lagipun bagi ni sikit lah, bagi giro sikit lah kawasan ni. Jadi bagi ramai orang datang. Kan? Turut berkempen di lokasi sama, calon PAS Lieutenant Colonel Besara Muhammad Nazari Mokhtar. Kemampuan beli oleh pengguna agak menurun sebab harga yang semakin meningkat. Jadi perkara ini perlu kita bahaskan di Parlimen. Jadi saya rasa suara pemimpin PAS, kalau saya dicalonkan, insya-Allah akan bawa mandat penduduk di Port Dickson, malah seluruh negara berkenaan kesukaran dengan harga yang mahal, dan ini membebankan rakyat, bukan saja peniaga, malah seluruh rakyat seluruh Malaysia. Bukan saja di Pasar Tani ini, malah seluruh Malaysia, insya-Allah. Bertemu kembali. Sebut saja tentang negara Amerika Latin, pastinya gerak tari, muzik dan kecantikan wanitanya menjadi ingatan. Keindahan budaya negara Latin yang dibawa ke Malaysia baru-baru ini mampu merapatkan jurang serta menepis baik-baik perbezaan dalam kalangan masyarakat tempatan dan luar negara. Farah Nabila Waizer ada laporannya. Budaya menyatukan bangsa. Tarian tango, samba dan salsa Latin merupakan antara acara yang menambah seri Festival Amerika Latin yang sudah masuk tahun ke-10 diadakan di ibu negara. Setiap kali negara dalam kedutaan Amerika Latin di Malaysia iaitu Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Peru, Uruguay dan Venezuela mempersembahkan tarian mereka. Setiap kali itulah pengunjung dalam dan luar negara mempertunjulkan bakat tarian masing-masing di hadapan halayak ramai. It's always exciting to see all the Latin American cultures, and it's fun. I like dancing. I enjoy all of them, especially the Latin American salsa and all the other hot dances. They are very, very exciting and entertaining. I find this so awesome, and especially with these activities and music plays and dancing. So I think this is it comes the right time to share all this joy together. The difference, Indian, Chinese, everybody's dancing or music, and I'm very happy to be here. Jangan tak tahu, tarian Zumba yang sering dipraktikkan rakyat Malaysia ketika bersenam dicipta oleh instruktur aerobik dari Colombia. Ini sekaligus membuktikan tarian mampu menjadi perantara yang berkesan dan membina ke arah mencapai aspirasi perpaduan masyarakat negara. Laporan Farah Nabila Wazir.
Menjelang 50 hari penganjuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Antarabangsa MAHA 2018, kira-kira 95% daripada 1,500 buah gerai yang ditawarkan telah ditempah oleh penggiat industri pertanian dan agro makanan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Sailuddin Ayub berkata, menampilkan konsep agroteknologi ia bertujuan mewujudkan keyakinan masyarakat terhadap pendidikan dan teknologi terkini dalam membangun serta meningkatkan industri pertanian negara. Akan pergi kepada teknologi baru. Memang kementerian ini sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan ke arah negara yang mengamalkan pertanian moden. Oleh itu, teknologi baru termasuklah penemuan varieti-varieti baru ya, dan juga pendekatan-pendekatan baru akan kita implement dalam semua sektor dalam bidang pertanian untuk. Tambah beliau, sehingga kini acara berkenaan telah menerima tajaan hampir RM3 juta daripada 26 buah syarikat yang menyertai sebagai rakan strategik. Mengekalkan tema makanan kita, masa depan kita, pameran menggariskan kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan makanan sebagai asas kekuatan negara. Terdahulu, Datuk Sailuddin menyempurnakan flag off 50 hari menjelang MAHA 2018 di Putrajaya. MAHA 2018 akan berlangsung selama 11 hari. Mulai 22 November hingga 2 Disember depan di Taman Expo Pertanian Malaysia MIPS. Pemegang saham Malakoff Corporation Berhad hari ini meluluskan pembelian 97.37% kepentingan ekwiti dalam Alam Flora Sdn Berhad bernilai RM944.61 juta. Dalam satu kenyataan semalam, pengeluar air dan tenaga bebas itu berkata pengambilalihan itu dibuat menerusi anak syarikat milik penuhnya, Tunas Pancar Sdn Berhad dengan Highcom Holdings Berhad, anak syarikat milik penuh DRB Highcom Berhad. Pengerusi Malakoff Datuk Hasni Harun berkata, pengambilalihan itu akan mempercepatkan perkembangan syarikat ke dalam perniagaan berkaitan alam sekitar yang semakin penting dan mendorongnya menceburi sektor tenaga yang boleh diperbarui. Turut ditawarkan peluang sinergi antara Malakoff dan Alam Flora untuk membangunkan projek sisa kepada tenaga WTE. Datuk Hasni berkata ia juga selaras dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan penguasaan tenaga boleh diperbarui dalam campuran tenaga Malaysia daripada 2% ketika ini kepada 20% menjelang 2025. Universiti Otomotif Malaysia DRB Highcom merancang untuk menjalinkan kerjasama dengan negara ASEAN pada masa depan. Menurut Naib Chancellernya, Profesor Datuk Seri Dr. Omar Osman, komitmen itu sejajar dengan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub otomotif serantau. Initially, the college was for DRB Group, but now we are moving further than that, getting more and more students from all over the country and also overseas to come here. And our next plan is actually to work at the ASEAN level with many our counterparts that we are connecting now from Indonesia, Thailand, Bangladesh, China, and even India. The automotive industry is going moving forward in the fourth industrial revolution with more electronics, with more mechanization, with more robotics coming in, and it is all very interesting. So to me, future students should not feel it is a difficult area to come in. We offer technical, engineering, and also hands-on ability to be able to follow your programs. Tambah Profesor Dato' Omar, pihaknya melihat peluang besar pekerjaan dalam sektor otomotif dengan jangkaan 700,000 pekerja diperlukan dalam tempoh 2 tahun. Ianya bukan setakat di bahagian teknikal pemasangan tetapi turut melibatkan khidmat pelanggan selepas jualan. Malah di bahagian pendidikan dan pembangunan pula memerlukan tenaga pakar dalam teknologi hybrid dan kenderaan cekap tenaga EEV. Ditubuhkan sebagai Kolej Otomotif Antarabangsa Malaysia pada 2010, ia memperoleh status universiti sepenuhnya pada Oktober 2015 dan menawarkan program daripada peringkat asas sehingga ke Doktor Falsafah.
Laporan sukan. Ketika pelbagai persoalan dan pertikaian mengenai program pembangunan bola sepak negara NFDP bakal dijawab Syed Saddiq Said Abdul Rahman pada satu sesi town hall yang akan diadakan esok, bekas Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin semalam tampil memberi penjelasan mengenai NFDP ketika era kepimpinannya, di samping menyokong tindakan semasa yang diambil Syed Saddiq. Memetik kenyataan Khairy di media sosialnya, beliau menggariskan 10 perkara mengenai NFDP, antaranya program NFDP yang bermula pada 2014 adalah berbeza dengan program pada 2010. Peranan Lim Tiong Kim bukan sahaja sebagai jurulatih skuad utama tetapi juga sebagai pengarah NFDP secara keseluruhannya. NFDP mempunyai 25,575 pemain, 1,025 jurulatih dan 126 akademi, termasuk Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahari AMD. Dalam tempoh 4 tahun, NFDP bertapak di seluruh negara. Selain kelayakan ke Piala Dunia Remaja 2019, hanya salah satu daripada misi NFDP. Namun apa yang menarik perhatian, Khairy secara terang-terangan mengalu-alukan tindakan Syed Saddiq yang mahu meneruskan NFDP. Bagi Khairy, keputusan Syed Saddiq adalah tepat, memandangkan mana-mana program pembangunan sukan adalah berjangka masa panjang dan memerlukan komitmen berterusan. Khairy bagaimanapun memahami kekangan kewangan yang dihadapi kerajaan ketika ini sehinggakan kos program NFDP perlu dilihat semula termasuk gaji Tiong Kim. Pada masa sama, Khairy turut menjelaskan peruntukan sukan-sukan lain juga tidak terjejas sekalipun MSN terpaksa menampung kos NFDP. MSN sebagai agensi pelaksana katanya mempunyai sumber peruntukan lain, khususnya sumbangan tetap dari Sports Toto. Justru peruntukan untuk semua sukan termasuk NFDP diurus dengan baik. Apapun menyedari kedudukan kewangan NFDP dan MSN yang agak terjejas pada tahun ini, Khairy menegaskan situasi ketika ini adalah di luar kawalannya. Namun tetap menyokong usaha Syed Saddiq yang sedang mencari penaja untuk meneruskan NFDP. Baik, kita beralih ke perkembangan badminton. Dua pasangan beregu lelaki negara berjaya melangkah ke pusingan kedua di terbuka Taiwan selepas menewaskan lawan masing-masing sebentar tadi. Aaron Chia dan So Hoi Yi muncul beregu lelaki pertama mara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan pasangan beregu Vietnam Bao Min Do Bao Duc. Diletakkan sebagai pilihan ke-6 kejohanan, Aaron dan Wong Yi hanya memerlukan 20 minit untuk melakar kemenangan 21-14, 21-9. Mengiringi Aaron dan Wong Yi di pusingan kedua nanti adalah Ong Yu Sin dan Teo Yi Yi. Pasangan pilihan keempat kejohanan itu juga mudah menundukkan beregu India dan Malaysia, Kona Tarun dan Lim Kah Wah 21-13, 21-10 dalam masa 23 minit. Apapun nasib berbeza dihadapi beregu wanita negara yang diletakkan sebagai pilihan kelima kejohanan, Lim Chiu Sien dan Tan Sue Jiu. Siu Chin dan Sue Jiu ditunjukkan jalan keluar selepas tewas mengejut kepada pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma Ripka Sugiarto dari Indonesia 19-21, 21-12, 16-21. Baik, jangan lupa subscribe YouTube Blutin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Visual lebih 200 kereta dan motosikal klasik di Paris mengakhiri Blutin 130. Salam hormat dan Assalamualaikum.